أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبع ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi izin pada hari ini. Dengan mudah-mudahan tuan-tuan dan muslim-muslimat mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya perkongsian. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang fadlis salati li waqtiha. Sebaik-baik kita melakukan sembahyang itu ialah pada waktunya. Sebab itulah kita perlu kita melaksanakan ibadah secara berjemaah. Di masjid, di surau, biasanya kebiasaan lazim ialah azan, selesai azan, sembahyang qabliyah, terus iqamah. Sekarang ni alhamdulillah boleh solat qabliyah dan ba'diyah. Pada waktu zuhur, waktu asar qabliyah, waktu maghrib ya ada yang buat qabliyah ataupun ba'diyah, waktu isyak begitu juga, waktu subuh qabliyah subuh. Dulu masa PKP hanya ramai yang tak boleh sembahyang di masjid dan surau. Tapi ini satu kelebihannya untuk kita mentarbiah seisi rumah kita supaya kita melaksanakan sembahyang pada waktunya. Ya? Ini hadis yang menjelaskan, iaitu berhubung tentang fadilat, kelebihan supaya kita melaksanakan sembahyang itu pada liwaqtiha, pada waktunya. Haddatsana Abul Walid, ya, Abul Walid Hisham ibn Abdul Malik qala. Sanadnya ya hadis ini mengatakan daripada Abu Walid, iaitu daripada Hisham bin Abdul Malik qala, berkata ia, haddatsana Syu'bah qala Walid ibnu Aizan akhbarani qala sami'tu Aba Amrin wasaybani yaqulu haddatsana sahibu hadhihi dar wa asyara ila dari Abdillah qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala salatu ala waqtiha qala summa ayyun qala summa barrul walidaini qala summa ayyun qala al jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna walau istazadtu lazadani. Ini hadis ya, menceritakan tentang kelebihan kita sembahyang pada awal waktu. Abu Walid, ya, Abdul Walid Hisham, bapa kepada Hisham ibni Abdul Malik, telah menyampaikan berita kepada kami. Katanya, ia telah berkata, iaitu Syu'bah menyampaikan kepada kami, katanya, Al-Walid ibnu Aizar mengkhabarkan kepadaku, katanya gini, aku dengar Abu Amru As-Saybani katanya mengatakan, aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah saya ceritakan ya, 3 pagi dia bertanya dengan Rasulullah.
ma abdulul a'mal. Dulu ada ya dalam hadis dia, ma abdulul a'mal. Rasulullah jawab pertama as-salatu ala miqtiha. Esoknya pagi as-salatu ala miqtiha juga. Soalannya sama juga. Tapi hari ini hadis ya dari kitab Sahih Bukhari tentang sembahyang. Ini lebih jelas ya. Mengisyaratkan, dia kata baginda mengisyaratkan dengan Abu Amru, iaitu Amru Syaibani berkata, tuan rumah ini menyampaikan kepada kami sambil mengisyaratkan kepada rumah Abdullah, katanya, aku bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Iaitu ketika dia ada di rumah iaitu Abdullah, maka bertanya kepada baginda tentang apakah amalan yang Allah lebih kasih. Allah suka. Itu ada amal-amal yang banyak, tetapi Allah yang paling suka. Apa dia? Maka dijawab oleh baginda Rasulullah SAW dengan sabdanya, melakukan sembahyang di dalam waktunya. Sembahyang ni tak boleh dilengah-lengah. Ya? Sebab ada dinyatakan firman Allah SWT, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musalli, fawailul lil musalli an salatihim sahun. Maknanya orang itu lalai dengan sembahyang. Ada langsung dia tak sembahyang. Maknanya dia tak lakukan sembahyang, bukan lagi tak. Ya, nantilah qada aja. Kita cantum je sekali. Ya, ini banyak orang melakukan hari ini. Ya. Sembahyang jangan. Tak boleh dijadikan perbandingan kepada amal-amal yang lain kerana dia tiang agama. Ya. Solat itu adalah bukan tiang agama. Tak boleh dilalaikan, tak boleh tak buat. Ya. Sebab itulah Allah berfirman, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu boleh mencegah daripada perkara yang fahsyik, asat dengki, perkara yang keji, perkara yang mungkar. Itu pentingnya tentang solat. Berdasarkan kepada hadis ini, Rasulullah mengatakan supaya sembahyang itu dilakukan pada awal waktunya. Bila muazzin selesai azan, kita buat qabliyah kalau kita buat, ataupun kemudian kita iqamah. Ya, iqamah. Kemudian ia bertanya lagi pula, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Jawab bagi Rasulullah SAW, bersabda, buat baik kepada dua ibu bapa. Pertama, solat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Inilah menjaga hati kita. Orang yang hatinya tenang, jiwanya tenteram, hidupnya bahagia, sakinah, insya-Allah. Jaga sembahyang. Sembahyang ni penting. Sebab dia sembahyang tu tiang agama. Orang yang lalai tentang sembahyang maknanya lemah dalam agama. Ya, lemah sangat. Ya, paling Rasulullah tak suka mengabai-abaikan. An salatihim sahun. Beza dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun allazina hum li salatihim khashi'un. Berjayalah orang-orang yang beriman apabila telah melakukan ada 5 perkara. Yalah, itu sebab apabila sembahyang khusyuk. Khusyuk ni dia lunaikan sembahyang, tapi dia tak khusyuk, hayal, pusing kepala ke sana. Ya, ingat dunia saja. Dunia ni berbentuk ya sementara. Ramai orang kadang-kadang lalai di dunia ini, dia mati tak bawa apa pun. Mati tak bawa apa. Ini yang kita khawatir. Sebab inilah
hadis Rasulullah SAW menyarankan supaya dalam hadis ini, supaya apa kata? Pertama jawabnya, Rasulullah mengatakan ialah pertama sembahyanglah pada waktiha, pada awal waktunya. Selepas itu, hendaklah kamu taat kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Ni. Jihad fisabilillah. Berjihad pada jalan Allah. Ia yakni Abdullah seterusnya berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku 3 perkara tersebut. Kalau aku minta baginda menambah lagi, nescaya baginda menambah kepadaku. Dia. Dia minta je. Rasulullah dah bagi 3. Soalannya, ma'abdalul a'mal saja. Satu soalan kepada baginda Rasulullah SAW, Rasulullah jawab 3. Sebab dia sahabat, dia suka bertanya perkara yang benda-benda. Dia sahabat. Jangan pula kita, itu zaman sahabat. Kita ni juga. Kita semua akan dimatikan. Semua mati, tak ada kecuali. Mana orang hidup kekal kat dunia ni? Tak? Tapi kita kena cari bekal. Macam kita nak jadi orang senang, masa muda kita cari usaha, cari keuangan, penuhkan kita punya ekonomi kita, mantapkan. Bila kita dah usia, kita tak mampu. Summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihat. Kemudian satu masa manusia ni akan jadi selemah-lemah. Nak berjalan pun tak lalu. Lembek dah. Semua dah tak lalu. Illa allazina amanu wa amilus solihat. Kecuali masa mudanya dulu dia beramal kuat. Wa amilus solihat. Barulah Allah bagi kepadanya kelebihan kerana masa mudanya dia tidak lalai. Tidak tinggal sembahyang, ibadahnya kuat. Ini penting. Ini hak individu. Bukan kau punya masalah. Kau nak masuk surga, kau masuk surga. Aku masuk neraka, kau punya masalah. Jangan. Kat dunia baru kena azab sedikit. PKP ni pun dah susah. Tak boleh jalan. Terkurung di rumah. Itu pun dah susah. Komplain macam-macam. Ini sekarang ni baru PKPP. Pembolehan. Orang pun masih lagi komen. Tapi inilah baru manusia dengan manusia. Allah nak uji kita. Di akhirat nanti tidak ada tempat untuk kita bergantung. Kecuali amalan kita. Sebab itulah ibadah kita kena jaga. Jadi Rasulullah mengatakan ada 3 perkara kena jaga. As-salatu ala miqatiha fi waqtiha. Sembahyanglah pada awal waktunya. Biasa orang sembahyang awal waktu ini orang yang suka berjemaah, duduk di masjid, duduk di syurah. Tapi kalau kita yang malas, jenis malas ni, kita ni iman kita, iman orang awam. Kadang naik semangat sembahyang. Kadang tu malas betul, ya Rabbi. Malas betul. Gerak macam mana pun. Sebab itu Allah telah ada satu hadis mengatakan Allah telah mendatangkan satu jin aprit namanya. Jin aprit. Jin aprit ini dia punya kuasanya, dia boleh masuk kepada tubuh badan manusia. Dia ikut saluran darah manusia, menyebabkan orang itu menjadi malas. Orang itu jadi lalai. Orang itu tak suka dengan amal-amal agama ni. Langsung tak suka. Ini kerja jin afrit. Kita hari ni kadang-kadang takut jin. Ada cerita drama jin itu, jin ini. Tak tahu kat tubuh badan mereka tu ada jin. Itu namanya jin afrit. Satu ketika Rasulullah SAW diganggu oleh jin afrit. Tapi Rasulullah nampak. Maka ditangkap oleh Rasulullah. Jin afrit itu diikat. Diletak di tiang di tengah-tengah masjid supaya semua jemaah para sahabat melihat. Itulah perangai jin afrit. Tidak dilepas sampai esok pagi. Ini kelebihan Rasul bagi dia Rasulullah SAW. Sebab itu jin afrit takut dengan Rasulullah SAW. Dia takut sebelum Umar Ibn Khattab. Jin afrit pun takut. Tengok Umar pun takut. Sebab Umar adalah seorang yang gagah berani. Sehingga kan bunyi retak kaki Umar Ibn Khattab pun jin lari. Lintang pukang. Kita ni
bukan lari, makin masuk dalam perut kita. Jadi kita jadi orang pendengki, jadi orang yang khianat, jadi orang yang malas. Allahu Rabbi. Inilah sifat manusia. Ya. Maka hari ini banyak manusia berperangai dajjal. Kita kena doa lah, minta pada Allah. Masihid Dajjal ini memang jahat. Satu ketika nanti manusia dah tak ada. Suatu bila timbulnya Dajjal betul, elektrik ni tak ada dah. Air pipe pun tak ada. Kita sebagai orang kampung dulu kala balik. Duduk dengan, masak dengan dapur-dapur arang. Ini dia. Ini akan berlaku. Tak mustahil. Macam PKP ni. Ada kita tahu nak datang PKP? Tak tahu. Tiba-tiba datang, ya tak? Kita tak nampak apa benda penyakit ni. Ada nampak? Tahu-tahu dah terkena. Dah tak boleh menapas. Meninggal dia. Kalau tak sempat untuk diselamatkan. Benda ni kita tak nampak apa dia. Di zaman Umar bin Khattab, penyakit ta'un. Ta'un pun tidak ada ubatnya. Ya. Apa lagi penyakit? Banyak lagi. Denggi. Benar. Denggi berdarah. Macam-macam. Itu kifarah Allah Ta'ala. Berpunca daripada kitanya lalai dengan tugas-tugas kita sebagai orang Islam. Ini yang kita takut. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita mengaku diri kita Islam, kita beriman, sembahyang tidak. Puasa balik. Ya, inilah mengaku aja, mendustakan agama namanya. Manusia ini ya yang sukar ya untuk dapat rahmat dan maghfirah Allah Taala. Jadi hadis ini menjelaskan ya. Yang kedua, yang ketiganya berjihad. Tersebut kalaulah aku minta untuk Rasulullah menterangkan lagi, mungkin tambah lagi banyak. Baru 3 perkara pun orang tak mampu. Apa dia? Pertama, hendaklah sembahyang pada awal waktunya. Yang kedua, hendaklah mentaati kedua ibu bapa. Mana mentaati? Sentiasa kita berhubung dengan kedua ibu bapa. Jaga ya hati budi kedua ibu bapa. Jangan kita pula sakiti hati mereka. Ya, jatuh kedua mak bapak tu. Ya, sebab peranan mak bapak itu penting. Pak abawaihi, anak yang lahir, setiap yang lahir, kullu mauludin alal fitrah. Setiap yang lahir itu bersih. Yuladu ala fitrah. Mak bapak dengan peranan penting. Pertama, mendidik. Mendidik kepada kebajikan. Apa dia? Mentarbiah anak solatnya. Ya, segala amal rukun-rukun Islam ni. Mak bapak ni peranan. Dia nak membentuk kita jadi Yahudiyah kah? Jadi Nasraniyah kah? Jadi kafir kah? Islam kah? Kadang tubuh badan Islam tapi jiwa kafir. Sebab yang tak mau. Sebab itu Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 110. Apa dia? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amanu ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Mengaku diri beriman pada Allah tapi dia fasik, sembahyangnya tidak. Ni hadis ini menyatakan orang yang lalai dalam solat ibadahnya, maka orang itu sangat rugi kerana tiang agama tidak dijaga. Jadi perkongsian kita hari ini dalam hadis ini supaya kita berperanan sebagai apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Afdalul a'mal ada 3 perkara. Pertama, sembahyanglah pada waktunya. Yang kedua, iaitu mentaati kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, fi sabilillah. Apa jalan kebajikan untuk kita mentakarubkan diri kepada Allah SWT. Inilah perkongsian yang kita dapat kongsikan pada pagi ini. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kekurangan kita adalah sebagai insan biasa. Yang baik dari Allah, kekurangan itu saya memohon maghfirah Allah Taala. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.